Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah sihat. Ustazah doakan semoga semua dalam keadaan sihat dan terus bersemangat untuk belajar dalam norma baharu ini. Jangan sesekali putus asa untuk belajar, okey? Okey. Pada minggu awal persekolahan ini, sebelum masuk ke silibus subjek, Ustazah ingin buat ulang kaji tentang perkara asas dalam penulisan jawi. Perkara ni penting untuk anak-anak semua. Ustazah nak kita semua setkan dalam fikiran masing-masing bahawa jawi itu mudah. Apa dia? Jawi itu mudah. Okey. Supaya anak-anak semua juga lebih mudah untuk terima ilmu subjek jawi ini. Mari Ustazah kongsikan antara perkara asas yang perlu kamu fahami dalam penulisan jawi ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, Ustazah ada sediakan beberapa slide dalam penerangan nota ulang kaji asas penulisan jawi kepada anak-anak semua. Assalamualaikum kepada anak-anak yang dikasihi. Semoga dipermudahkan menerima ilmu dan sihat sejahtera. Amin. Okay, nota ulang kaji asas penulisan jawi. Daripada Ustazah Khairina Nurhazila binti Ishaq. Okay, insyaAllah Ustazah akan mengajar subjek jawi tahun 6 dan tahun 4. InsyaAllah. Okey, sedikit perkongsian nota jawi. Murid-murid perlu mengetahui dan menguasai ilmu jawi, perkara asas dalam kemahiran jawi. Ada beberapa perkara asas. Yang pertama, murid-murid perlu tahu padanan semua huruf jawi dan rumi. Mesti hafal ya. Okey, yang kedua, huruf rumi terbahagi kepada dua. Okey, di sini saya tunjukkan contoh huruf rumi. Okey, huruf jawi nanti ada di slide yang seterusnya. Okey, jadi huruf rumi ada dua, ada terbahagi kepada dua iaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Dan yang seterusnya, perkara asas adalah mengetahui suku kata. Okey, suku kata terbahagi kepada dua, suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Dalam nota penulisan asas jawi ini, Ustazah tuliskan beberapa perkara untuk kamu ketahui, iaitu kenali huruf. Okey, kita mestilah nak kenal kan huruf apa yang kita nak belajar ni. Jadi terdapat 3 huruf yang perlu kita kenali. Huruf rumi, huruf hijaiyah, huruf jawi tunggal. Kita juga perlu mengetahui setiap susunan huruf dan kedudukan huruf tersebut. Seterusnya, kita perlu mengetahui jenis huruf. Dekat setiap huruf tadi, kita kena tahu jenis dia pula. Okey, jenis dia apa? Jenis dia adalah huruf vokal dan huruf konsonan. Okey, huruf vokal dan konsonan ni kita kena tahu pula padanan hurufnya dan setiap huruf tu punya sifat huruf. Apa tu sifat huruf? Sifat huruf ni adalah kita nak tahu huruf ni dia jenis sombong, huruf penting diri, huruf mesra. Apa tu huruf sombong, penting diri, mesra? Nanti Ustazah akan terangkan di slide yang selanjutnya. Okey. Sifat huruf ni lebih kepada wajah huruf tu. Cara nak sambung, boleh sambung ke, di awal macam mana, di tengah macam mana huruf ni. Kita nak tahu, nak kenali sifat huruf tersebut. Okey, seterusnya suku kata. Okey, suku kata ni
terbahagi kepada dua, sukata terbuka dan sukata tertutup. Sukata ni sangat penting untuk kita fahami. Kalau kita tak faham, susah nanti untuk kita nak jauhikan perkataan. Tapi kalau kita dah tahu teknik dia, suku kata ni, terbuka apa, tertutup apa, insya-Allah lebih mudah kamu nak mengetahui apa maksud suku kata. Nanti Ustazah akan terangkan. Okey, Ustazah akan bagi contoh sekali. Seterusnya, perkataan. Apabila suku kata dah terbentuk, beberapa suku kata dan akan menjadi perkataan. Dan perkataan ini terdiri daripada 3 sumber bahasa. Yang kita ketahui lah kan. Okey, antaranya bahasa apa? Bahasa Melayu, kata pinjaman bahasa Inggeris, kata pinjaman bahasa Arab. Okay, ini sedikit ringkasan tentang nota ulang kaji asas penulisan Jawi yang Ustazah ingin kongsikan. Okay, kita akan pergi mengikut tajuk ya, kenali huruf. Okay, untuk kenali huruf. Okay, kenali huruf. Kita perlu mengetahui susunan huruf dan kedudukan huruf tersebut. Okay, yang pertama saya kongsikan di sini adalah kita kenali huruf Rumi. Okay, Ustazah nak tanya, siapa yang tak tahu huruf Rumi? Ada tak yang tak tahu? Alhamdulillah, semua tahu kan? Okey, huruf Rumi ni yang masa kita tadika dulu kita ada baca A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai huruf Z, betul? Okey, jadi saya nak bagi tahu huruf Rumi ni ada dalam bacaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, bilangan huruf Rumi ada 26. 26 huruf. Lepas tu, macam mana cara tulisan huruf Rumi? Daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Okey, macam mana pula cara bacaan huruf Rumi? Macam ni caranya. Mempunyai huruf vokal A, E, E, I, O, U untuk mengeja suku kata dalam sesuatu perkataan. Cara menulis adalah berbeza bagi setiap sebutan. Okey, seterusnya kita nak kenali huruf apa? Huruf yang kedua adalah huruf hijaiyah. Okey, huruf hijaiyah ada terdapat dalam bacaan Iqra. Atau ada juga dalam bahasa Arab. Okey, bilangan huruf hijaiyah ada 29. Kalau kamu ingat, masa kita darjah 1, masa kecil-kecil dulu kita nak nyanyi lagu Alif Bata kan? Dia ada lagu dia, ada 29 huruf semuanya. Alif Bata Sa Jim Ha Kha Dal Zal Ra Zai Sin Shin Sad Dot Ta Za Ain Ghin Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Waw Ha Lam Alif Hamzah Ya. Okey, itu kita panggil huruf hijaiyah. Okey, arah tulisan huruf. Macam mana kita nak tulis huruf hijaiyah ni? Kita kena tulis dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Bagus. Okey, seterusnya. Macam mana pula cara bacaan untuk huruf hijaiyah ni? Mempunyai baris untuk membunyikan huruf tersebut. Jadi contoh macam huruf Iqra kan kita nak baca kan mesti dia ada baris atas, baris bawah, baris depan, baris tanwin. Itu ada dalam huruf hijaiyah. Dia pun ada juga huruf hijaiyah ni dalam huruf Jawi tunggal. Tetapi kita nak tahu pula yang ketiga, huruf Jawi tunggal. Okey, huruf Jawi tunggal ni dibaca seperti tulisan Rumi. Maknanya baca tanpa baris. Kita boleh baca macam tu je. Macam tulisan Rumi. Okey, bilangannya berapa? Ada 37 huruf Jawi tunggal. Banyak kan 37? Ada juga huruf Jawi tunggal ni yang sama dengan huruf hijaiyah. Jadi kita baca yang seterusnya. Arah tulisan huruf. Arah tulisan huruf
dari kanan ke kiri. Sama juga dengan huruf hijaiyah, kanan ke kiri. Okey, di dalam huruf Jawi tunggal terdapat tambahan huruf. Sebab itulah dia ada 37 kan, berbanding 29. Okey, antara huruf tambahannya adalah huruf ca. Huruf ca yang macam huruf jim tu ada 3 titik, huruf nga, huruf pa, ga, va, ye, nye. Kenapa ada tambahan huruf ni? Bagi membunyikan ejaan perkataan Rumi kejawi. Maknanya dia ada antaranya adalah huruf gubalan lah. Sebab ada di antara huruf Rumi yang tiada dalam huruf Jawi. Ya, jadi kena apa? Maksudnya huruf tambahan ni diadakan bagi membunyikan ejaan perkataan Rumi kejawi. Kalau tak ada nanti tak lengkaplah ejaan Jawi tersebut. Okey, cara bacaannya mempunyai huruf vokal alif, waw, ya untuk mengiris suku kata dalam sesuatu perkataan. Okey, cara menulis adalah berbeza bagi setiap sebutan. Ustazah tunjukkan contoh setiap huruf 3 huruf tersebut. Okey, huruf Rumi. Mesti kamu rasa nak nyanyi kan bila nampak huruf Rumi ni. Okey, huruf Rumi ni yang terdiri daripada huruf A hingga Z, dia mempunyai huruf besar dan huruf kecil. Tapi dalam Jawi kita tak ada huruf besar atau huruf kecil. Kita cuma ada cara macam mana nak sambungkan dia. Sebab tu kita kena tahu sifat huruf tu boleh sambung atau tidak boleh sambung. Okey. Faham ya? Ini adalah huruf apa? Huruf Rumi. Okey, seterusnya. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni tadi Ustazah kata terdapat dalam bacaan Iqra, bahasa Arab. Ini dia adalah huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampai huruf ya. Awak selalu nyanyikan dulu. Okey. Boleh faham kan? Okey. Seterusnya huruf Jawi tunggal. Okey, huruf Jawi tunggal ni yang mana? Inilah dia huruf Jawi tunggal. Okey, untuk huruf Jawi tunggal ni lah yang penting dalam penulisan Jawi yang kamu kena tahu. Dia punya susunan huruf. Alif, ba, ta, tha. Okey, ta tu ada 2. Mula ta, lepas tu ta marbutah. Lepas tu baru tha. Jim, ca. Lepas jim, ca. Ha, kha. Jadinya susunan tu pun kita kena tahu. Selepas huruf ca, huruf apa? Selepas huruf nga, huruf apa? Huruf pa, huruf fa. Pa, fa, pa. Pa ada 3 titik. Okey, seterusnya kita kena tahu juga kedudukan huruf. Contoh kat dalam ni. Huruf alif, okey, awak nampak kan garisan putus-putus tu? Okey, garisan putus-putus tu menunjukkan kedudukan alif di atas garisan. Okey, untuk huruf ta. Huruf ta ada 2 titik di atasnya. Okey, contoh lagi huruf lain. Huruf lain huruf mim. Okey, huruf mim di atas garisan, kepalanya, ekornya di bawah. Jadi Ustazah nak pesan kat sini, selain kamu mengetahui huruf-huruf Jawi, kamu juga perlu mengetahui cara menulis huruf dengan kemas. Ustazah nak kamu kalau tulis tulisan Jawi tu mesti berada di atas garisan. Baru tulisan awak akan kemas. Disiplinlah, kena disiplin. Barulah cantik tulisan kamu. Betul tak? Okey. Setelah kita dah kenali huruf Jawi, seterusnya kita ingin mengetahui jenis huruf. Tadi kita dah kenali huruf. So, dekat dalam huruf tu ada terdapat jenis huruf pula. Apa dia jenis huruf tu? Oh, ada 2 jenis huruf yang perlu kamu ketahui. Apa dia? Huruf vokal. Ustazah labelkan dia sebagai huruf B.
Mudah nanti kita nak tahu kan. V tu bermaksud huruf vokal. Okey, yang kedua huruf konsonan. Okey, huruf konsonan ni Ustazah labelkan sebagai huruf K. Jadi lepas ni bila Ustazah kata huruf V, ah, V adalah huruf vokal dan huruf konsonan adalah yang dilabel sebagai K. Kalau KVK, KVK maksudnya konsonan, vokal, konsonan. Okey. Okey, apa dia huruf vokal dan huruf konsonan? Okey. Untuk kedua-dua huruf ni, murid-murid perlu tahu padanan huruf dan sifat huruf. Nak tahu huruf vokal ni apa padanan huruf dia, Jawi dengan Rumi. Huruf konsonan ni huruf Rumi dengan Jawi ni apa padanan dia. Dan kena tahu juga setiap huruf tu sifat huruf dia. Dia boleh sambung ke, tak boleh sambung ke. Itu penting Ustazah cakap ni dia adalah perkara asas. Kalau kamu tak tahu benda ni, macam susah sikit lah untuk kamu nak buat penulisan Jawi. Tapi kalau perkara ini kamu dah clear, kamu dah faham, insya-Allah mudah untuk kamu ingin menjawikan perkataan. Insya-Allah. Okey, seterusnya huruf vokal. Apa tu huruf vokal? Okey, huruf vokal ni ada 3 di dalam Jawi. Alif, waw, ya. Okey, dekat dalam Rumi ada huruf A, E, I, O, U. Kat sini ada huruf I taling. A, E, I, O, U dan dia punya padanannya adalah alif, ya dan waw. Okey, untuk O dan U, padanan hurufnya adalah huruf waw. Apabila vokal di tengah dan di akhir suku kata. Ingat ya, vokal di tengah dan akhir suku kata. Untuk huruf I taling dan I mewakili atau padanan hurufnya adalah huruf ya. Vokal di tengah dan akhir suku kata. Dan huruf E adalah huruf alif. Okay, seterusnya. Untuk vokal di awal suku kata. Okey, walaupun di awal suku kata ada mempunyai huruf U, O, I, E, dan A. Contohnya, Ustazah bagi contoh perkataan university. Okey, university tu dia kena tambah huruf alif dekat depan untuk membunyikan huruf tu sebab dia berada di awal suku kata. Tapi kalau dia dekat tengah atau akhir, kita letak je huruf waw. Tapi kalau dia berada dekat depan huruf vokal tu, kita kena tambah huruf alif waw supaya dia dapat dibunyikan university. Boleh faham? Contoh ikan. I tu berada di awal suku kata. Jadi nak membunyikan I tu kena letak alif dan ya. Okay. Tapi kalau huruf I tu berada di tengah atau di akhir, baru kita tak payah letak huruf alif. Boleh faham? Kalau tak faham boleh tanya Ustazah. Okey. Huruf konsonan. Okey. Seterusnya yang kita kena ketahui adalah huruf konsonan. Apa tu huruf konsonan? Huruf konsonan adalah huruf selain daripada huruf alif, waw, ya. Okey, kat sini ada contohlah huruf konsonan. Yang warna kuning, yang warna jingga atau warna oranye ni, huruf K ada 2. Dia ada menggunakan 2 jenis, bukan 2 jenis, dia huruf K tapi ada huruf Qaf dan Kaf. Bila nak guna huruf Kaf, kita gunakan pada awal suku kata. Okay. Bila nak gunakan huruf K, akhir suku kata, kita gunakan huruf Qaf pada akhir suku kata kalau dia dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, huruf K semua kita guna dalam huruf Kaf. Kaf yang ada kepala tu kan. Okey, untuk huruf yang berwarna biru ini, kita panggil dia huruf digraph. Apa tu huruf digraph?
Okey, huruf digraf tu adalah huruf yang berturut-turut yang mewakili satu bunyi. Okey, maksud digraf kat sini adalah dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi. Contoh, huruf konsonan tu ada dua kan, S, Y, dia mewakili satu bunyi, shin. N, Y mewakili satu bunyi, nya. K, H, kha, G, H, ghin, N, G, nga. Itu kita panggil huruf digraf dan dia juga merupakan huruf konsonan. Okey. Seterusnya, ini adalah gabungan daripada huruf vokal dan huruf konsonan. Kat situ ada apa? Ada warna yang mewakili setiap fungsi huruf. Apa warna merah huruf vokal, kuning konsonan, jingga hukum K, warna biru digraf, warna hijau vokal di awal suku kata. Okey, Ustazah ambil ni daripada sumbernya daripada Ustazah Dalila Desa. Okey, terima kasih. Ustazah Dalila Desa ni bagus. Dia mencipta kad dalil ni untuk memudahkan murid-murid menguasai subjek Jawi dengan mudah. Jadi bila murid tengok je kad dalil ni, dia macam sifir lah, sifir matematik tu kan. 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. Ni macam huruf B, bar dia punya padanan huruf. Dia nak cepatkan, dia nak bagi murid-murid mudah untuk menguasai Jawi. Terima kasih Ustazah Dalila Desa. Okey, seterusnya, selepas kita dah tahu jenis huruf tadi, kita nak tahu pula setiap jenis huruf tu sifat dia pula apa. Sifat ni maknanya apa? Sifatnya ni, yang pertama, sifatnya kita kategorikan dia sebagai huruf sombong. Okey, huruf sombong. Apa tu huruf sombong? Okey, huruf sombong kat sini adalah huruf hamzah yang mempunyai kedudukan tertentu merujuk kepada hukumnya. Okey, huruf hamzah ni dia adalah satu tajuk khas. Jadi nanti saya akan ajarlah tajuk khas untuk huruf hamzah sebab dia ada beberapa kedudukan, ada berada di atas alif, di bawah alif, dalam rumah, di atas garisan. Jadi nanti kita akan belajar dalam waktu yang lain. Okey, seterusnya huruf penting diri. Okey, huruf penting diri ni huruf apa? Huruf ni bermaksud dia boleh terima huruf lain tetapi tidak boleh sambung huruf selepasnya. Maknanya huruf penting diri ni sebelum boleh terima huruf lain. Dia boleh terima huruf lain tapi selepas hurufnya, huruf tersebut dia tak boleh terima huruf lain. Dan dia juga dikenali sebagai huruf Abu Zarzat. Abu Zarzat ni apa? Ustazah ringkas dia sebagai alif waw Abu Zal Ra Zar Zaidal Zat. Abu Zarzat. Hurufnya ada 7. Jadi huruf Abu Zarzat ni tak boleh disambung selepasnya. Okay, yang seterusnya huruf mesra. Okay, huruf mesra ni huruf apa? Huruf boleh terima huruf dan sambung huruf selepasnya. Okay, jadinya huruf mesra ni dia memang mesra lah. Dia boleh terima dan selepasnya pun dia boleh sambung. Okay. Okay, ini adalah ringkasan daripada sifat huruf. Warna merah, huruf sombong, warna kuning, huruf pentingkan diri, dan warna hijau adalah huruf mesra. Okay, seterusnya, bila kita dah kenal huruf, kita dah tahu sifat huruf, kita dah tahu jenis huruf, sifat huruf, kita masuk kepada suku kata. Apa tu suku kata? Suku kata ni adalah pecahan kecil ataupun kita cakap
satu ujaran kecil dari sebuah kata. Satu pecahan kecil daripada sebuah kata. Okey. Kita tak nak tahu apa ada dalam suku kata. Suku kata terbahagi kepada dua. Yang pertama suku kata terbuka dan yang kedua okey. Suku kata terbuka tadi kan. Okey, suku kata terbuka tu apa? Suku kata terbuka diakhiri dengan huruf vokal. Okey, macam mana tu? Saya bagi contoh. Contohnya ma, ge. Ni saya bagi contoh dalam Rumi. Okey, ma. Ma, huruf yang terakhir dia adalah huruf A. A adalah huruf vokal. Yang saya gariskan tu huruf yang terakhir. G, E. E adalah huruf vokal. Ge, su. U adalah huruf vokal. Jadi huruf yang diakhiri dengan huruf vokal kita panggil dia sebagai suku kata terbuka. Okey, bagus. Suku kata tertutup. Yang kedua. Okey, suku kata tertutup ni apa pula? Okey, suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan. Huruf konsonan, apa tu huruf konsonan? Selain daripada huruf vokal. Saya bagikan contoh. Okay, contohnya T-I-K. Okey, K yang terakhir kan dalam suku kata ni. Jadi K tu adalah huruf konsonan. R-O-M, rom. M tu adalah huruf konsonan. Yang saya garis-garis tu adalah huruf yang terakhir dan dia merupakan huruf yang huruf konsonan. Kita panggil dia suku kata tertutup. Okey, suku kata ni penting untuk kamu faham ya. Sebab kita akan belajar nanti untuk penulisan jawi untuk KV, KVK, VVK semua tu kamu kena mahir. Apa konsonan, apa vokal. Dan tahu macam mana dia boleh terbuka, tertutup. Awak kena tahu apa akhir bagi satu suku kata tu. Okey, boleh faham? Kalau tak faham, boleh tanya Ustazah atau ulang balik video ni supaya kamu dapat apa yang Ustazah nak sampaikan. Okey, seterusnya yang terakhir adalah perkataan. Apabila kita dah membentuk suku kata, dia akan menjadi satu perkataan. Okey, perkataan ni apa pula? Okey, perkataan ni terdiri daripada 3 sumber bahasa. Okey, apa sumber bahasa tersebut? Okey, bahasa tersebut adalah bahasa Melayu, kata pinjaman bahasa Inggeris dan kata pinjaman bahasa Arab. Okey, kata pinjaman bahasa Melayu dan kata pinjaman bahasa Inggeris. Biasanya kita gunakan kaedah hukum. Bila kita dah mengetahui kaedah hukum tu, barulah kita padankan huruf tersebut. Tapi untuk kata pinjaman bahasa Arab, kita tidak menggunakan kaedah hukum dan padanan huruf sebab untuk kata pinjaman bahasa Arab ni biasanya murid-murid perlu hafal. Perlu hafal sebab dia memang kata pinjaman memang kita ambil daripada bahasa Arab atau dalam Al-Quran. Jadi murid-murid kena biasakan dengan kata pinjaman bahasa Arab. Dan kalau tu lebih mudah lagi kena hafal lah. Saya akan bagi nanti beberapa perkataan bahasa Arab, kamu hafal. Okey. Jadinya bila mendapat satu perkataan, kamu kena kenal pasti perkataan tersebut adalah daripada bahasa Melayu atau daripada kata pinjaman bahasa Inggeris atau daripada kata pinjaman bahasa Arab. Kalau kamu dah dapat tentukan bahasa daripada perkataan tu daripada mana, mudah lagi untuk kamu nak menjawikan perkataan tersebut. Saya bagikan contoh menjawikan perkataan. Contoh botol. Okey, botol ni kata pinjaman bahasa Inggeris, betul? Dalam bahasa Inggeris bottle kan, botol. Dalam bahasa Melayu. Okey, jadi kita pisahkan suku kata. B-O-T-O-L. B-O adalah suku kata pertama, bo. Dia merupakan suku kata terbuka sebab huruf O tu adalah huruf vokal. Bo. Tol. T-O-L. L adalah suku kata terakhir bagi suku kata kedua. L adalah huruf konsonan. Jadinya suku kata terbuka campur suku kata tertutup. Botol. Okey. Jadinya kita padankan huruf tersebut
B huruf ba, O huruf waw, T huruf ta, O huruf waw, L huruf lam. Kemudian kita tengok sifat huruf tu. Okey, ba boleh sambung. Okay, boleh sambung tambah dengan huruf waw. Okey, selepas huruf waw tak boleh disambung. So kita tolak dia. Ta pula boleh sambung dengan waw tambah. Waw dengan lam selepas dia tak boleh sambung, so kita tolak. Jadi betul. InsyaAllah kita akan dapat jawapan yang tepat. Kita bagi lagi satu contoh mudah. Ejaan satu. Sama juga. S-A-T-U. Kita pisahkan dulu suku kata. Sa-tu. So ada dua suku kata. Kebetulan sa adalah suku kata terbuka. Sebab apa? Pandai. Sebab dia diakhiri dengan huruf vokal. Tu pun sama juga. Diakhiri dengan huruf vokal. Jadi sa dengan tu adalah suku kata terbuka. Campur suku kata terbuka. Kemudian masa nak jawi tu, kita padankan huruf tersebut dan kita tengok sifat huruf tersebut. Sifat huruf tersebut boleh sambung atau tak boleh sambung. Kalau boleh sambung, kita letak simbol tambah. Kalau tak boleh sambung, kita letak simbol tolak. Dan seterusnya kita akan mendapat jawapan yang betul ejaannya. Cara penulisan pun kena cantik-cantik ya, ikut garisan. Itu pun penting juga. Okey. InsyaAllah itu saja yang Ustazah nak kongsikan untuk penulisan asas jawi. Ustazah harap anak-anak semua boleh faham apa yang Ustazah nak sampaikan. Kalau tak faham boleh ulang balik video ini. Okey, sekian saja daripada Ustazah. Terima kasih. Semoga semua dapat manfaatnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.